lagu Senandung Hari Raya Untukmu yang dinyanyikan oleh legend ya, Dayang Kuintan ya. Setiap tahun lagu itu akan viral di macam-macam platform termasuk new media ya, TikTok, YouTube dan sebagainya. Dan apa yang menariknya, kita akan bercakap sendiri dengan legend Dayang Kuintan berkenaan lagu dia yang saban tahun kian viral, dan adakah dia sebagai penyanyi, apa perasaan dia melihat generasi muda sekarang masih kenal dan menyanyikan lagu itu dengan bermacam-macam cara, bermacam-macam gelagat dan keletah. Kita akan menunggu Dayang Kuintan yang akan masuk dan chat bersama kita malam ini ya. Dan Hari Raya pun dah tak lama ya, besok lusa. Jadi esok malam ni adalah tarawih terakhir kita ya. Sedih ya, kita akan meninggalkan Ramadan tidak lama lagi. Dan saya nak ingat jugalah yang tak bayar zakat, bayar ya, zakat fitrah sehari lagi, jangan tunggu waktu afdal tiba-tiba terlepas habis nanti ya. Okey, malam ni kita punya line up, kita akan bercakap dengan Dayang Kuintan tentang lagu Senandung Hari Raya Untukmu. Latar belakang lagu itu dicipta oleh siapa ya, lirik oleh siapa, dan pengalaman dia menyanyikan lagu itu dan segala-galanya tentang lagu itu. Dan saya difahamkan juga tentang isu yang cuba dibawakan oleh Dayang adalah bayaran royalty kepada penyanyi ya. Penyanyi lagu-lagu Hari Raya, kita tahu yang setiap Hari Raya lagu raya yang sama yang dinyanyikan oleh, yang didendangkan oleh penyanyi-penyanyi senior ya, legend-legend kita akan berkumandang di corong radio, kaca TV, di platform YouTube, TikTok dan sebagainya. Dan adakah penyanyi berpuas hati dengan bayaran royalty mereka dan bagaimana? Dan kita sendiri akan memahami struktur dan agensi-agensi yang ada di dalam industri rakaman. Kita akan diberi input oleh Art Samad ya, bekas lembaga, salah seorang ahli lembaga pengarah MACP, yang akan memberikan kita gambaran tentang industri rakaman ya. Dan harap-harap kita akan dapat mencari satu solusi, dan kalau bolehnya, kalau rakan-rakan wartawan lain yang mengikuti rancangan ini, ambillah ilmu ini daripada Art Samad betul-betul, supaya anda juga akan turut memperjuangkan isu ini untuk memberi sedikit pembelaan kepada artis-artis veteran, artis-artis senior yang sepatutnya mendapat habuan masing-masing ya. Kalau Dayang sudah masuk? Okey, kalau Kak Dayang sudah masuk, Kak Dayang dengar saya. Assalamualaikum Kak Dayang. Dah, duk perhatikan awak, rasa teruja sangat bersama awak ni. Alhamdulillah Kak Dayang dapat masuk juga akhirnya ya. Saya dah bimbang tadi, takut tak dapat masuk. Cuba. Okey. Something phone lah. Okey, jadi Kak Dayang apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Wan sihat? Alhamdulillah. Jadi berbuka tadi masak ke, beli ke, tapau ke apa? Oh, masalahnya keluarga saya ni tak suka beli. Jadi akak kena masak. Macam mana kena masak jugalah. Jadi hari ni masak apa? Hari ni sahur, kita tempe, masak lemak ayam. Lepas tu benda tu rebus, buat sambal belacan, pedas-pedas sikit kan, simple-simple je lah. Alhamdulillah. Dan hari ni dah last Ramadan, tarawih kita ya Kak Dayang? Betul, selalunya waktu ni Kak Dayang akan lepas tarawih ni tidur lah sekejap ni, bangun balik malam kan kita nak tunggu ujung-ujung 1000 bulan ni kan, menanti. Ya, Qiyamul Lail. Betul. Kak Dayang, tak nak, yang pertamanya saya rasa rumah Kak Dayang memang cantik. Rumah Kak Dayang ni dalam suasana dusun ke apa? Kalau boleh katakan dusun jugalah, sebab dekat sini rumah Kak Dayang ni sebelah betul-betul hutan simpan. So memang tak ada orang lah, memang macam dusun lah, memang tanam buah pun memang ada pokok durian, memang kita ada lah pokok rambutan, sana sikit sini sikit lah.
Jadi saya nampak macam suasana selepas Kak Dayang subuh tu tunjukkan bunyi cengkerik, bunyi apa macam-macam burung, semua tu rasa mendamaikan. Sungguh mendamaikan. Kalau dikatakan 2 hari lepas, tapi melintas betul-betul depan rumah saya, rumah Kak. Memang ada. Dekat memang seronok sini. Memang cuaca subuh, pagi, kalau nak tunggu sekarang ni nak tunggu Lailatul Qadar kan memang buka lah, tunggulah. Memang cantik. Nak duduk Kuala Lumpur dah tak mampu. Okey, ini Kak Dayang tinggal di mana ni? Pengerang ataupun Johor Bahru ke apa ni? Oh tak, ini Negeri Sembilan. Negeri Sembilan? Di Negeri Sembilan. Di mana? Di pantai Pantai Lengging. Oh, okey. Dekat je lah kalau nak balik KL. Memang ada rumah kat KL. Macam tu lah, dekat je. Okey Kak Dayang, saya rasa untuk manfaat generasi baru ya yang mungkin kenal lagu Senandung Hari Raya Untukmu ni daripada Dayang Kuintan. Jadi inilah dia legend kita ya. Kak Dayang bagi sedikit sebanyak latar belakang. Kak Dayang ni saya rasa kerabat diraja Kedah, betul? Betul. Saya kerabat diraja Kedah. Nenek saya kerabat Raja Brunei. Jadi mak saya pula asal usulnya dari Indonesia, keturunan Belanda. Itulah sana sikit, situ sikit, sini sikit. Okey. Dari mana datangnya Dayang? Saya ingatkan Sarawak. Brunei. Nenek saya dari Brunei. Oh. Brunei ya. Tapi nama penuh adalah Tengku kan? Tengku sebab bapa saya Tengku. Sebab bapa saya, datuk saya Tengku Tan Sri Ismail. Okey. Pernah menjadi Menteri Besar Kedah dulu. Okey. Baik, Kak Dayang, kita akan sedikit sebanyak nak mengenali Senandung Hari Raya Untukmu. Ini tahun berapa Kak Dayang rakamkan lagu ni? Lama dah. Kalau ditanya tahun, saya rasa mungkin tahun 80 kot. 80. 80? Tahun 80-an. 80-an? Ujung 80 macam tu. Ya, betul. Okey, dan masa tu album penuh dah ada berapa album? Masa tu album saya bersama Warner Music rasanya 4 atau 6 macam tu lah. Oh. Maknanya dah ada 4 atau 6 album penuh baru buat satu single Hari Raya. Betul. Masa tu kami ada compilation bersama Zina Aziz, Jamal Abdillah, siapa lagi saya, nyanyikan lagu Hari Raya lah. Kan ada lagu Azlina yang Indahnya beraya di desa. Di desa. Ya. Betul. Oh, seronoknya. Lama dah. Kita kalau lagu kadang-kadang orang ingat Kak Dayang ni dia orang tak tahu yang lagu tu lagu Kak Dayang. So dia ingat lagu tu lagu dah tak ada dah, orang tu dah tak ada kan, anak-anak muda sekarang dia orang tak kenal. So kadang-kadang kita pergi open house tu duduk depan dia orang tak kenal kita siapa kan. Kita macam biasa. Tapi bila menyanyi dia dengar makcik ni ke yang nyanyi lagu tu? Semua macam tu. Dia rasa seronok baru dia orang nak ambil gambar apa semualah. Ya. InsyaAllah lepas pada ni akan kenal semula ya siapa legend Dayang Kuintan yang memang tersendiri, mempunyai identiti tersendiri, suara tersendiri, gaya persembahan tersendiri yang tak boleh di-challenge lagi. Kak Dayang, bila dapat Senandung Hari Raya Untukmu ni kan, macam mana nak pilih lagu ni, rekod bulan berapa? Nak rekod macam mana? Maknanya mesti akan dapat lagu ni sebelum berpuasa tahun tu tak? Jadi feel nak rakamkan lagu ni kena bayangkan betul-betul nak raya kan? Tapi Kak Dayang ni macam ni, bila Kak Dayang buat lagu, tak kisah lagu apa macam, Kak Dayang ikut lirik lagu tu. Kalau lirik lagu tu katalah kita buat saya pop rock kan, lirik lagu tu mengisahkan rock macam gini, pecahan suara sebegini, feel macam gini, saya akan nyanyi macam tu.
Kalau lagu orang kata lagu cinta-cinta habis bercinta habis tu kita tengok lirik dia, saya akan bawa diri saya di dalam lirik tu. Jadi masa rakaman lagu ni bukan hari raya pun, tapi saya bawakan diri saya dalam lirik tu. Itu penyanyi ni sebenarnya macam berlakon juga Wan. Bila you berlakon dalam cerita ni sebagai mak tiri, you jadi mak tiri kan. Bila you jadi orang miskin ke orang sakit ke penjahat ke, you kena bawa diri you ke dalam skrip, ke dalam lirik tu. Feel kena betul, ya. Feel macam awak juga bila nak berceritakan siasatan awak tu mesti awak bawa diri awak ke dalam cerita tu kan. Saya senang je taruh. Kak Dayang, siapa pencipta lagu ini dan lirik lagu ini? Pencipta dia JJ. Lirik saya rasa JJ juga tak silap saya sebab dah lama Tapi lagu tu memang JJ punya lagu. Okey. Kak Dayang boleh nyanyikan sikit lagu ni malam ni? Rasa lagu ni kan cepat dia keluar tau. Sekarang ni kalau saya punya IG tu semua anak-anak muda nyanyi, dia hantar dekat saya, dia hashtag dekat saya lagu ni. Nak nyanyi sikit tu susah. Kadang-kadang saya bila terlepas nyanyi sikit tu kadang-kadang di YouTube mereka akan ambil keluar. Mereka betul-betul jaga sekatan dia ditarik keluar. Jadi saya nak menyanyikan lagu tu kadang-kadang di mana-mana pun nak dirakamkan susah. Susah, okey. Saya difahamkan Kak Dayang tak boleh nyanyi lagu tu pasal dia memberi ingatan Kak Dayang kepada arwah anak. Memang betul. Sebenarnya saya dapat 2 tawaran tahun ni menyanyi untuk rakaman TV. Tapi saya tolak lawan sebab lagu tu memang Yalah, faham. Memang anak saya dia akan main-mainkan lagu tu lah, bersembang dengan saya, menggelak musik saya lah. Sebab parody banyak kan lagu tu. Jadi faham. saya susah nak bawa lagu tu, belum kuat lagi. Jadi kalau lagu lain, lagu raya lain pun Kak Dayang tak boleh nyanyi sikit pasal peminat-peminat nak dengar ni? Oh kalau nyanyi sikit untuk peminat boleh. Cuma kita nak buat rakaman tu, saya nak pergi ke sana tu tak kuat lagi. Tapi kalau untuk nyanyi di sini untuk Wan dan peminat boleh sikit. Ku senandungkan lagu untukmu yang jauh di mata daku kirimkan kasih di angin lalu. Cukup Okey, cukup. Okey, dekat cengkok tu saya nak tanya ya. Kasih di angin lalu. Yang ombak tu Kak Dayang sendiri ataupun JJ yang suruh masukkan? Kita tak boleh apa orang kata, they produce the album, they give the song, they tell you how to put in the feel, tapi yang bawa alunan semua penyanyi sendiri. Saya rasa kekuatan lagu tu dekat ombak tu dah Kak Dayang. Ya ke? Kalau tak ada yang tu dia tak mari feel dia. Okey, jadi bukan dia. Ya. Jadi sekarang kalau kita tengok bermacam-macam platform new media dengan TikTok, dengan YouTube, kalau setiap kali nak masuk raya lagu Kak Dayang ni antara yang mendapat sambutan orang muda lah ya. Jadi bila tahu macam tu, macam mana perasaan Kak Dayang? Lagu tu sebenarnya bukan saya saja, banyak juga lagu-lagu lain macam lagu Kak Uji, lagu Cik Rashid memang orang kata play yang tertinggi lah, playlist yang tertinggi dan lagu-lagu banyak juga lagu lain. Tapi cuma lagu saya mungkin anak-anak muda senang nak merentak, diorang berjoget-joget dengan penuh gaya diorang tersendiri kan. Itu yang buat banyak airplay dekat media tu. Saya rasa bangga lah ya. Saya suka dulu. Of
course, bangga. Saya nak ucapkan terima kasih pada semua yang buat bermacam-macam gaya banyak kali. Saya suka tengok. Ada yang gini, ada yang gitu. Pakai tudung bermisai pun ada menyanyikan lagu tu. So, suatu yang dapat menghiburkan mereka kan. Tiap-tiap tahun. Maknanya dalam satu tahun tu 2 kali lah. Orang kata kalau kita tengok di luar negara tu macam Mariah Carey ke, macam George Michael ke dengan lagu mereka, wow. Ya, seasonal, seasonal. Yeah. Lepas tu kadang-kadang bila kita tengok, kalau saya tak tahu, saya tak faham tentang struktur industri rakaman tanah air, tapi secara kasarnya bila kita tengok, wow, penyanyi-penyanyi yang menyanyikan lagu raya ni mesti akan dapat royalty banyak. Adakah benda tu betul? Tak betul kan, tak betul. Sebab itu tak saya betul. tengok poster tu ad yang pernah bersama mengelola, meneliti siapa-siapalah royalty. Memang sebenarnya saya tak dapat di mana yang mereka bayangkan. Banyak yang orang tanya bercakap kata pada saya, main your playlist banyak mesti royalty banyak. Tak. Mungkin lagu tu bukan lagu saya, mungkin JJ menerima, tapi saya yang mempopularkan tak dapat masalah. Memang tak dapat Wan. Kalau saya tahu berapa amount yang Kak Dayang dah dapat daripada royalty lagu Senandung Hari Raya Untukmu sahaja? Saya belum pernah merasa lagu tu royalty dia mencapai 500, belum pernah lagi. Oh, dalam masa berapa lama? Kalau kadang-kadang dia orang akan panggil dalam masa 2 tahun, tiba-tiba kadang-kadang 2 tahun, setahun. Saya dapatlah dia orang panggil, dia akan suruh saya collect royalty, tapi tak banyak Wan. Ratus-ratus saja. Kalau kadang-kadang 100 lebih pun ada. Ratus-ratus sahaja? Ratus-ratus saja Wan. Airplay dahsyat kan kalau kita dengar di shopping complex. Saya pernah pergi di mall-mall besar. Memang lagu tu dia akan dimainkan. Memang lagu tu, memang. Kalau nak ikutkan saya daripada 2015 ke 2020 Airplay Spotify memainkan lagu tu 1.71 million play tau. Lagu tu punya tinggi dia punya itulah saya, ada yang lebih tinggi pada saya. You bayangkan. And then kalau kata daripada April 19 sampai ke 20 sekarang ni 231,000. Tak ada sikit. Ni ribu atau million mainan lagu tu didengar. Itu di radio kita tak tahu lagi di ceruk-ceruk macam kata di kompleks kecil besar memainkan lagu tu. Tapi kalau nak dibandingkan lagu tu yang keluar dengan apa yang saya dapat, yang saya mempopularkan lagu tu, not much. Tak banyak. Sebab itu kadang-kadang bila dan ini sangat menyedihkan Kak Dayang. Memang kalau nak dikatakan, sebab itu bila saya membaca kadang-kadang tekanan daripada kawan-kawan, mereka tertekan mengatakan jangan jadi, tukarlah bidang lain katanya, artis ni duitnya tak berkat. Saya terasa hatilah bila orang kata memanggil artis, orang seni ataupun sengkit, saya terasa hati sebab benda ni harus dibentuk dengan baik dan gabungan yang kuat, pada artis-artis mana yang dipanggil hidup yang sekarang ada yang dalam susah. Saya pun bukan orang senang. Saya pun masih lagi mencari rezeki. Tapi kalau kata seni ini orang kata tidak membawa berkat yang baru-baru diperkatakan Wan rasa saya tak patut. Sebab apa? Anugerah Allah bagi. Cuma kadang-kadang certain party tu ambil kesempatan and we are not together tau. Macam nama saya di YouTube nak membetulkan nama Dayang Quintan tu, kalau di sini sebab itu orang kata Dayang ni pandai cakap tapi tak buat daripada channel yang betul. Kadang-kadang bukan kita tak
tak usaha, kita usaha. Macam-macam kadang-kadang saya cuba tapi it's not that easy lah dekat sini. Pandangan tu orang kata kita punya di Malaysia ni berbeza. Kalau macam nama saya nak tukar di iTunes kalau di sini nak mengusahakan sendiri, it takes very susah, long time nak pergi sana, it takes time. Tapi kalau anak saya, Rush Rosman, dia yang mengelolakan dengan tim dia. Sekarang ni dia mengambil berat lah atas lagu-lagu saya dan single saya akan keluar nanti. Dia heran sebab apa kalau di sini susah sangat. Kalau di luar negara, dia kalau terlambat, they will call you and they apologize. And everything settled very easy. You bayangkan macam anak saya. Anak lelaki saya, Rush Rosman dengan anak perempuan saya, Syara Rosman yang telah pergi tu, merakamkan lagu daripada tahun 2017 lagi. Dan lagu dia tu pula taklah popular sangat Wan, tapi dikenali sana. Dikenali, ada airplay dia, and then di England dia orang lagu punk rock ni menukar, dia orang buat remix ada royalty. Kalau nak katakan royalty anak saya tu, lagu tu orang kata dikenali tapi tak sampai ditahu kat Malaysia lagu tu popular dah buat remix. Royalty mereka lebih pada royalty saya. You bayangkan, royalty dia lagi lebih pada saya. Kalau tengok Breathing Space, kalau kita pergi lagu anak saya, Rush Rosman bersama Syara Rosman, and then dengan Australia punya, dia bergabung dengan producer daripada Australia, mereka ada royalty lebih daripada saya. Wan bayangkan. Kalau saya cakap ni bukan untuk saya lah, untuk anak-anak di Malaysia lah. Kita kena Jadi kadang pernah suarakan kepada pihak mana? Sebenarnya saya betul-betul nak pergi bersuarakan, belum ada peluang ataupun saya berpatah hati. Mungkin itu kesilapan saya lah. Tapi kalau kita nak tengokkan benda macam ni, tak sepat, kenapa saya mesti, bukan saya saja tau. Ini kalau dirasai banyak lagi anak-anak lain. Dan Kak Dayang tahu siapa yang memperjuangkan nasib penyanyi di Malaysia ni? Persatuan mana? Kalau tak silap saya banyak. Saya tak nak menyebut, tapi banyak. I'm sure you tahu sekarang diorang pun ada bermasalah. Saya tak tahu, saya tak mau nak pergi ke situ sebab saya sekarang ni lebih senang orang kata di mana saya sekarang. Anak saya mengelolakan, dia yang uruskan. Kami di luar negara persatuan, anak saya sekarang memang bersama persatuan di sana. Diorang lagi cepat lah orang kata, lagi cepat. Dia menguruskan tu very professionally lah. Very professional. Okey, kalau macam gitu saya pun tak tahu juga, tapi sedikit sebanyak Art Samad tahu tentang industri rakaman ini. Kalau yang kenal Art Samad? Art Samad biasa saya dia pernah bersama dengan NGO untuk bersama artis lah untuk memperjuangkan suara seni atau muzik industri kita. Dia bersama mereka. Saya rasa saya kenal. Mestilah kenal. Ya, dan dia juga seorang penulis lirik prolific, ya, lirik-liriknya tinggi maksudnya, ya. Betul. Kadang yang berpeluang menyanyikan lagu yang ditulis lirik oleh dia? Samad saya rasa ada kot, satu dua ke belum lagi. Rasa saya bersama Warner kot. Rasa tak silap saya lah. Saya lupa sebab saya dah orang kata you tengok lagu saya bukan saja lagu lagu Senandung di Hari Raya, macam lagu Berpaut di Dahan Cinta, lagu sekarang baru main Penyesalan, lagu-lagu dari album saya itu semua lama dah tu. Dah more than 10 years, 15 years ago punya lagu. Cuma masa tu saya
kita rasa suka macam tu semua sekarang baru orang minat. Okay. Kita cuba dapatkan art. Kalau art dah bersedia? Belum ya, belum bersedia lagi. Cumanya kalau, okay, nanti kita akan cakap pasal isu royalty dengan art. Cumanya Kak Dayang, dulu setahu, ya saya mengikuti Kak Dayang dari kecil-kecil dulu kan. Dan boleh tahan juga Kak Dayang dulu. Jadi, sekarang muda lagi Berpaut Tahan Cinta tu lagu kira rock juga kan? Paut dan Cinta, lagu saya memang pop rock lah. Paut dan Cinta, lagu Pop rock. biasa kan. Lagu Kita Insan Biasa, lagu apa lagi, Karam di Lautan Sepi. Semua lagu tu airplay sekarang very very good. Dekat Spotify tu memang lagu tu lah kuat dia punya mainan. Ya. Jadi lepas dah lama menghilang, tiba-tiba saya tengok Kak Dayang dah lain image dia, ya. Itu sejak bila Kak Dayang berhijrah dan menukar cara hidup ke macam mana? Bila? Lama dah Wan. Lama dah 15 tahun dah. Lebih 15 tahun. Okay. Lebih. Lama dah. Okay. Ada dapat I don't know macam mana dapat ilham untuk menukar gaya hidup, meninggalkan sedikit jauh daripada industri seni ke macam mana? Tak, seni sentiasa di hati saya. Sebab itu ini kadang Allah anugerahkan kita ya berbeza-beza kelebihannya. Kalau saya kata bila saya bertudung, saya meninggalkan seni, sayang sebab bukan semua orang boleh nyanyi kan. Betul. Bakat itu anugerah ya. Bukan semua orang boleh berlakon kan. Jadi apa yang ada pada saya ni, cuma kita ni apa yang kita ada, seni ni, kalau dia kata tidak membawa berkat ke apa, kita jangan melebihi luar daripada sandaran tu. Kita kena jaga. Kan macam saya kita jaga. Macam dululah kalau nak dikatakan memanglah aurat, seksi. Saya pernah dapat simbol seks macam-macam dulu. Waktu tu saya remaja lagi, belasan. Tapi bila di RTM, alhamdulillah RTM ni menjaga artis dulu pakaian. Kalau masuk ke TV RTM, dia akan kawal penampilan kita, tutup. Jadi dari situ saya dah belajar dah. Saya dah belajar orang kata menutup, tapi Allah tu memberi saya banyak orang kata cubaan, dugaan, pengajaran untuk saya mendalam lagi diri saya lah. Dalam segi agama. Ya, alhamdulillah. Tapi baru-baru ni macam kecoh juga yang katakan yang industri seni ni tak bawa keberkatan ya. Jadi kadang nak respon sikit sebanyak tentang kenyataan tu. Dari mula tadi saya dah tegur, ada yang kita bergaduh kata pergilah dekat tempat lain, tak berkat orang seni. Tak, itu rasa saya manusia tidak ada hak menentukan yang mana, asalkan jangan haram. Segala yang kita jaga perbuatan yang halal, insya-Allah. Kadang-kadang kita ingat kita meniaga ataupun nasi lemak, goreng pisang ataupun mi restoran bukan tentunya 100% boleh dikatakan membawa berkat dan halal. Kadang-kadang kita nak jaga pemakanan itu bersih. Jangan kita menjual barang yang tak laku dicampur balik. Kita ada tengok benda itu berlaku. Jadi saya tak nak pergi ke arah itu. Saya nak katakan apa yang ada pada kita, yang Allah anugerahkan pada kita, kita buat dengan cara baik, halal, insya-Allah benda tu berkat. InsyaAllah. Saya tak ada hak nak cakap dia ni macam ni, pergi tak berkat lah apa dia. Itu tak baik lah. Ya. Setiap pekerjaan tu akan ada keberkatan tersendiri kalau kita membawa dengan cara yang disarankan oleh agama kan. Termasuklah industri seni. Ya. Betul. Ya. Kalau
macam saya kata macam dulu orang kata apa macam separuh bogil lah, itu memang tak elok lah bang kan, tergelik-gelik kat pintu hara tu tak elok lah. Saya pernah macam tu juga. Betul. Saya pula saya tak suka tengok orang lain sekiranya buruk di luar saya nampak, terus saya menuduh mengatakan buruk. Saya tak mahu. Saya mendoakan orang itu supaya dia pergi yang bertukar kepada yang baik. Sebab saya dulu pun macam tu. Kalau saya nak mengata orang tu, saya dulu mungkin ada orang lain mendoakan saya. Berubahlah dan Quintan ni. Teruknya, seksi ke, ya Allah, you know. Alhamdulillah saya bersyukur siapa yang mendoakan saya tu. Alhamdulillah saya bersyukur sangat. Saya tak nak pula mengata yang apa saya nampak. Buruknya orang tu. Ya ini tempat dia macam inilah. Apa dia buat tak berkat lah. Jadi itu tak baik lah kan. InsyaAllah akan tiba masa dia akan berubah juga kan. Ya betul. Pada semua, sesiapa saja. Mungkin pada mula-mulanya kita ni gairah. Macam saya dulu darah muda, gairah. Saya tengok pada diri saya sendiri. Tapi Alhamdulillah. Sekiranya Allah itu kita, dia nak kita ke jalan yang benar, dia akan tunjukkan insyaAllah. InsyaAllah. Baik, kita nak, kalau dah bersedia, Art Samad, kalau dah boleh on air bersama kita. Assalamualaikum Art. Waalaikumsalam. Kaifa hal? Okey. Kenal say hi dulu Kak Dayang and Art. Hai Kak Dayang Quintan. Sebenarnya tahun 90 dulu saya ada datang rumah awak di Taman Setiawangsa. Saya tak ingat kenapa. Oh, rumah saya dulu kat Setiawangsa tu memang kalau kawan-kawan datang tu kita kadang lepak sampai subuh. Saya sampai ke maghrib je lah. Saya tengah siapa, saya tak ingat kenapa saya ada kat rumah tu. Awak mesti tak ingat saya juga. Anyway, sorry saya tadi saya punya internet connection kena got cut off, ada problem. Jadi saya tak dengar conversation yang berlaku. Okey. Sedikit sebanyak kita tentang lagu raya yang viral tiap-tiap tahun ya dan begitu popular dalam carta iTunes ke apa carta di negara kita ni. Kalau lagu-lagu raya dulu-dulu je yang topnya yang didengar oleh generasi muda sekarang pun, tapi bila dengar jumlah royalty yang diperolehi Kak Dayang sendiri, saya rasa macam terkejut, macam ada something yang tak betul dalam industri. Jadi apa komen Art? Okey. Sebelum saya komen tu saya boleh kena tanya Kak Dayang dulu. Royalty Kak Dayang dari lagu tu datang daripada mana? Public performance royalty ataupun mechanical royalty? I'm not sure about that, tapi saya punya yang akan memanggil saya Warner Music lah akan bagi tahu yang royalty tu boleh collect dan sekarang ni senang lagi dia masuk je ke akaun kan. Tapi kita ni orang bukan banyak duit. So duit kalau masuk kita tahu berapa. Samalah kita. Okey, maknanya Warner daripada Warner Music Yes, dari bukan Warner Chapel Betul. Legitimate question. Sebab sekarang lagi lah saya tak mengambil tahu lagi sebab anak saya dah ambil kan. I see. Ambil kawal. I see. Kak Dayang adakah seorang penulis lagu juga, pencipta lagu atau penulis lirik? Saya cuma mempopularkan lagu. Saya bukan penulis, saya bukan. Okey. Jadi 100 royalty yang Kak Dayang dapat tu saya would assume datangnya daripada mechanical royalty, iaitu penjualan CD ataupun zaman sekarang penjualan single di download Apple Music ataupun di Spotify dan sebagainya. Digital lah. Daripada digital, daripada new media lah, digital. Okey, seperkara lagi kalau kita nak tahu mengenai new media ni, banyak kontrak-kontrak orang lama dia tidak termasuk dalam new media tidak termasuk dalam kontrak lama mereka. Jadi saranan saya kepada Kak Dayang,
dan kawan-kawan yang penyanyi-penyanyi yang lama check balik royalty mereka new media dapat ke tak dapat. Sebab apa? Ada pihak-pihak yang tidak berapa jujur sifat mereka akan tidak perlu bayar royalty menerusi new media sebab tak ada kontrak antara penyanyi dengan syarikat rakaman. Saya actually I'm aware about that sebab saya tahu saya punya airplay dekat Spotify dengan iTunes tinggi kalau nak diikutkan royalty memang boleh dikatakan banyak lah tapi we have the figure actually tapi kita benda macam gini itulah dikatakan tadi some they win by the contract lah. Yeah. I don't know how macam mana siapa. Saya cakap secara generalnya lah because Kak Dayang punya case in specific saya pun tak berapa kenal pasti tapi secara generalnya saya boleh beritahu demikian lah. Untuk pengetahuan Wan Din, royalty kita sebagai penggiat muzik ni terdiri daripada beberapa cabang lah. Ada lebih kurang 5 cabang punca royalty, malah lebih pun. Offhandnya saya nak memperkatakan mengenai 2 cabang utama punca pendapatan royalty kita semua, iaitu mechanical royalty dengan public performance royalty. Mechanical royalty adalah royalty yang kita dapat daripada syarikat rakaman menerusi penjualan album dia dari CD ataupun kaset, malah di zaman new media ni daripada Apple Music, iTunes dan sebagainya. Jadi setiap penjualan yang berlaku, setiap transaction yang berlaku di antara pengguna dengan source music tu source music tu akan menjanakan pendapatan mengikut persetujuan antara pelaku dengan syarikat rakaman. Katalah satu CD jual penyanyi dapat RM1, itulah dia punya deal. Tapi macam saya cakap tadi, orang zaman dulu sebelum new media ni satu kali dijual di iTunes berapa pula dia dapat. Jadi kontrak tu kita tak tahu macam mana. Malah mungkin tak ada. Jadi itu kita kena revisit balik. Artis sekarang kena revisit balik. Biar saya cakap secara general dulu. Itu mechanical. Itu mechanical royalty. Okey. Jadi dalam sudut ni saya minta maaf kadang-kadang saya boleh terlalu teknikal sampai orang pening kepala. Dalam sudut ni mechanical royalty ni ialah exclusive right kepada syarikat rakaman. Syarikat rakaman adalah pemegang hak yang eksklusif dalam kisah ni. Artis adalah secondary rights holder. Okey, cukup tu sekejap. Dalam bab kedua pula saya cakap pasal public performance royalty. Public performance royalty. Sebelum saya cakap pasal public performance royalty ni, saya nak kena explain bahawa di bawah Akta Hak Cipta memperkasakan, utamakan 3 golongan, iaitu pertama, pencipta. Kalau dalam bidang muzik kita cakap pencipta tu adalah pencipta lagu lah. Kalau novel, composer dan penulis lirik. Kalau novel, the writer. Kalau lain-lain tu pelukis arca lah. Dia punya pencipta. Jadi saya cakap dalam bab muzik adalah composers dan lyricists. Pertama, Akta Hak Cipta mengutamakan pencipta. Sebab tu nama dia Akta Hak Cipta. Dia bukan mengutamakan investor, syarikat. Kalau dia utamakan syarikat, dia panggil Akta Syarikat. Jadi Akta Hak Cipta mengutamakan 3 golongan, iaitu pencipta, pelaku muzik, iaitu penyanyi dan pemuzik, orang yang menghasilkan bunyi-bunyian tu baik daripada mulut ataupun daripada alat muzik mereka. Pelaku muzik, pemuzik ataupun penyanyi. Dan ketiga adalah pemilik syarikat rakaman. Jadi Akta Hak Cipta ni melindungi tiga pihak ni dan memperkasakan pencipta terlebih dahulu. Pelaku dan label tadi ni, syarikat rakaman adalah neighbouring right. Mereka mempunyai right mereka akibat adanya hasil kerja pencipta. Okey. Tadi saya cakap pasal semangat Akta Hak Cipta tu. Okey, sekarang ni saya terus kepada public performance royalty. Public performance royalty adalah royalty yang diagihkan kepada pemilik hak pemegang taruh 3 tadi ni
menerusi persembahan awam. Apakah persembahan awam? Persembahan awam ialah siaran di TV, di radio, di karaoke, di live concert, di live event, dinner dan sebagainya, di kedai-kedai mamak dan restoran-restoran yang memainkan lagu. Mana-mana yang ada speaker yang mengeluarkan bunyi-bunyian dan muzik, di situlah public performance berlaku. Dan public performance royalty ini diagihkan kepada tiga kategori tertentu. Okey, siapa pihak dia? Saya cakap tadi tu the pencipta lagu, pelaku, penyanyi ataupun pemuzik dan syarikat rakaman. Okey. Kita ambil contoh, kalau lagu saya, katalah lagu saya di Amaran Mama. Engkau orangnya yang telah di Amaran Mama. Bila Hazama nyanyi di RTM ataupun di TV3, saya Ed Samad sebagai penulis lirik lagu tu mesti dapat bayaran. Okey. Dan kita sedang duduk isap okok, isap curut, isap apa-apa di kedai mamak contohnya, isap straw. Tiba-tiba lagu saya bersiaran di kedai mamak tu. Saya patut mendapat bayaran. Okey. Banyak. Jadi ada dia punya kira-kira dia tersendiri. Dan bayaran ni dipungut menerusi Badan Pelesenan. Jadi Badan Pelesenan lah yang punya kerja untuk memungutkan royalti di seluruh premis-premis yang memainkan persembahan awam. Ini kita kena tahu. Jadi dalam setiap persembahan awam tadi tu, public performance royalty tadi tu, dia akan dibayar kepada tiga kategori holders tadi tu, iaitu the composers. Tadi Ed Samad punya lagu Amaran Mama. Sekarang siapa yang nyanyi lagu Amaran Mama? Hazama contohnya. Lagu Hazama tu yang dinyanyikan oleh Hazama, dimainkan di RTM, Hazama patut mendapat sedikit imbuhan bayaran, remuneration, apa nama dia lah. Dan syarikat rakaman, contohnya kalau syarikat rakaman tu adalah, saya dah lupa Warner ataupun Universal lah contohnya. Dia invest untuk menghasilkan lagu tu dan lagu tu dimainkan di RTM contohnya. Jadi dia pun berhak mendapat bayaran. Jadi ketiga-tiga pihak selayaknya mendapat bayaran. Dalam spirit akta cipta di seluruh dunia malah past tense diamalkan di Malaysia ni ketika adanya MRM. Apabila satu MRM, Music Rights Malaysia, dah jadi Allahyarham dah sekarang, arwah. Music Rights Malaysia ni apabila kerja dia collect je duit daripada TV station contohnya, katalah Astro. Jadi dia dapat katalah 100 juta, nak senang kira. 100 juta ni tadi dia akan bagikan kepada tiga kelompok ni. Jadi spirit kita di Malaysia ni yang telah dipersetujui oleh MYPO, oleh kerajaan, oleh pihak-pihak Badan Pelesenan, 50% akan pergi kepada pencipta, the composers. 50%? 50%. Ini yang paling rendah sekali. Di negara-negara lain, the composers akan dapat 80%, 70%. Kita paling rendah sekali. Sebab kita orang ni selalu kena tipu dengan orang. Jadi you kena bayangkan antara sebab spirit dia apa. Kita orang buat lagu, kita dapat menerusi Badan Pelesenan ni je tadi. Tetapi penyanyi yang nyanyikan lagu kita boleh nyanyi dekat rumah Wandin, boleh nyanyi dekat kedai mamak, boleh nyanyi dekat Astro, boleh nyanyi dekat apa, dapat fulus. Kita orang tak dapat fulus tu direct. Kita orang dapat daripada Badan Pelesenan. Jadi adil lah menerusi semangat akta cipta, kita dapat kurang-kurangnya 50%. Betul tak? Dan mereka menyanyikan lagu kita. Umpama tak apalah, nanti panjang. Jadi pihak yang kedua pula yang akan dapat ialah penyanyi Hazama tadi tu. Walaupun Hazama dia dah nyanyi di rakaman, lepas tu dia dah rakamkan dalam CD tu dia mainkan di RTM mainkan seluruh Malaysia, dan dia pun mendapat dia punya bayaran. Berapa persen? Kalau dalam semangat MRM tu, sebagai satu badan pelesenan yang memungut bagi semua pihak, mereka dapat 25% daripada collection tadi tu. Katalah 100. Ini saya cakap keseluruhan, bukan sekadar lagu Amaran Mama tu je tadi. Pada keseluruhan collection daripada Astro contohnya. Jadi dia akan dapat 25 juta. MSP 50 juta, dia 25 juta dan syarikat rakaman 25 juta juga. Ini manakah asalnya 25 juta dan 25 juta ni ataupun 25% ni? Ianya berasal daripada World Performers and Phonogram Treaties 1997. Kalau bukan 96. Dia telah memberi hak sama rata
equitable remuneration di antara the performers dengan syarikat rakaman. Dulu banyak negara-negara lain yang syarikat rakaman dia sangat-sangat nakal, mereka bolot sampai sebanyak mungkin. Tetapi kerana Maipo, kerana Yang Amat Berhormat Datuk Seri Hamzah Zainuddin dengan wawasan dia satu ketika dulu apabila dia menerajui KPDN HEP, dia telah mengarahkan satu arahan bahawa semua ni satu body collect dan pecahan dia ialah 211, 50, 25, 25. Jadi, ia telah mempertabatkan para pelaku dan para pelaku mendapat hak sama rata, equitable remuneration menurut perjanjian WPPT 1997. Hak sama rata di antara the performers dengan syarikat rakaman. Siapa yang collect benda ni? Siapa yang collect dana? Badan Pelesenan. Okay. Apakah badan pelesenan yang ada? Badan pelesenan di Malaysia ini sebelum meninggal dunianya MRM ada 5 badan pelesenan. Okey. Wow. Badan pelesenan satu. Music Authors Copyright Protection. Music Authors Copyright Protection mewakili composers dan lyricists. Okay. Disebabkan composers dan lyricists mempunyai kontrak civil dengan publishing house, maka publishing house pun berada dalam MSCP. Okay. Ini bab yang lain pula, nanti satu hari nanti saya akan explainkan pada orang. Satu, MSCP, Music Authors Copyright Protection ialah untuk composers. Okay. Badan kedua yang di Malaysia ni RPM, apa nama dia, Recording Rights, Recording Performance Malaysia ke apa. Recording Performance Malaysia ni mewakili pelaku atau pemuzik dengan penyanyi. Okay. Dan di samping RPM ada lagi satu badan nama dia PRISM. Dia juga mendapat hak untuk collect public performance royalty ni. RPM dan PRISM mereka mempunyai hak yang sama, mereka mempunyai perkara yang sama untuk di-collectkan. Okay. Mereka ni memang bertindih lah, dua badan yang bertindih collect benda yang sama. Memang berlaku kecelaruan di kalangan para pengguna kita. Sebab itulah Menteri Hamzah Zainuddin dulu mengarahkan satu badan untuk collect semua. Okay. Jadi kita kena RPM dan PRISM ni kita letak di bawah satu kategori, okay? Untuk mudah faham, iaitu kepada pemuzik dan penyanyi. Dan badan yang ketiga adalah PPM, Public Performance Malaysia, yang dimiliki, yang mewakili syarikat-syarikat rakaman. MSCP adalah badan berhad, RPM adalah badan berhad, PRISM adalah badan berhad, iaitu mereka adalah sebuah company yang guaranteed by ROC lah, berdaftar di bawah ROC lah. Limited by guarantee. Yes. Dia tidak ada pemegang share. Jadi ahli dia menjadi trustee. Perkataan-perkataan ni mustahil untuk kita fahami. Tapi di lain masa kita akan perhalusi lagi. Dan PPM Sdn Berhad tadi, dia adalah syarikat berhad yang dimiliki oleh beberapa orang sendiri yang memegang share, bukan ahli. Tetapi dia punya selok-belok dia kita. Ahli pun pening. Jadi perkara ni semua ialah orang, jangan cakap orang luar je tak tahu. Pemuzik tak tahu, penyanyi tak tahu, pencipta lagu tak tahu. Okey, jadi badan-badan pelesenan ni lah yang kerja ni mengolek royalty, public performance royalty. Tapi selama yang di-collect ni ada pernah diagihkan kepada siapa yang berhak? Ya, memang ada pernah diagihkan. Persoalan dia adalah, pernahkah ia diaudit dengan betul? Okay. Adakah MSCP pun setelah 30 tahun pengagihan royaltinya, adakah pernah diaudit oleh badan-badan profesional? Adakah audit itu tepat? Jawapannya, tidak. Benda ni kalau kita nak cerita, memang panjang lah, masa memang tak cukup. Okay. Memang tak cukup masa kalau kita nak sembang kita ni. Kita terlampau banyak NGO, kita sendiri pun selama sendiri kita bergaduh. Jadi sebab tu kita kena tahu hanya 5 je, tak perlu tahu banyak-banyak. Jadi kalau kita tengok sepintas lalu ya, apa yang terbaik untuk, jalan mana yang terbaik untuk seorang melihat semua ni dan letak semua di bawah satu struktur yang lebih efektif, yang lebih diaudit dengan berkesan, dan supaya benda ni accountability ada.
kita perlu ada seorang menteri macam Hamzah Zainuddin yang berpendirian tegas dan tidak berdolak dalik dalam arahannya. Menteri mesti tegas. Menteri mesti mengarahkan kepada MIPO untuk menjalankan kerja dia. Apa kerja dia? Melaksanakan Akta Hak Cipta di Malaysia dengan sejaya mungkin. Kita bercakap pasal Industrial Revolution 4.0 sampai berbuih air bibir kita, sampai muka kita jadi biru. Tapi tak ada apa yang kita dengar, apa yang diperlakukan untuk mempertabatkan Industrial Revolution 4.0. Dan MIPO mesti menjalankan tugas mereka, iaitu mengawal selia badan-badan pelesinan. Langkah pertama yang mereka mesti lakukan ialah audit setiap badan pelesinan. Dan badan pelesinan ini mesti diaudit dari segi pengagihannya. Dan badan pelesinan sendiri mesti menggunakan juru audit profesional seperti Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers dan sebagainya untuk audit sistem agihan mereka. Persoalannya, saya sendiri telah bertanya di AGM badan-badan pelesinan, kenapa kita mesti audit? Mereka cakap mereka tidak pernah audit dan mereka akan cari kalau boleh mendapat diskaun dan harga murah barulah mereka nak audit. Ini adalah satu benda yang kelakar kerana ia melibatkan jumlah wang berjuta-juta ringgit dan ahli yang begitu ramai, termasuklah Dayang Kuintan. Saya tak ada ahli mana-mana pun. Okey, bermakna menteri yang bertanggungjawab adalah KPN, HEP, KPN. Tapi Wan, saya nak macam tadi Ed kata kan, macam kami ni persembahan, selain daripada royalty kita dapat lumayan terus menerus di mana kita performance kita di luar lah, like stage show, persembahan kita, annual dinner, apa-apa. Tapi masalah dia zaman sekarang ni segelintir, bukan semua. Saya, kawan-kawan ada juga bercerita lah, rakan seperjuangan yang lebih muda pada saya pun ada. Kita ni nak buat show, bukan kita taruh harga, bukan artis taruh harga. Orang yang nak ambil kita tu taruh harga. Okay. Macam dikatakan, kita nak ambil Dayang, ini contoh saya nak ambil Dayang Kuintan menyanyi untuk show 45 minit ataupun setengah jam. Kita nak, dia kata kita punya bajet, for example 800 je. Selalunya berlaku, bukan selalu, memang berlaku banyak kali macam tu. Jadi kadang-kadang macam saya taruh per appearance, memang macam ni tahap dia. Tidak orang kata apa yang saya minta lah. Tapi kadang-kadang orang mengatakan, oh mahal lah, saya punya bajet banyak ni je. Tapi ada, kita ni tak bekerjasama, ada yang ambil apa yang ditawarkan tu. Kata for example yang kata tawarkan 800, ada yang ambil. Kalau ada 300, ada yang ambil. Jadi macam kita kata tadi lah, kalau kita nak sekata memperjuangkan apa yang kita nak, macam royalty tadi, kalau kita betul-betul firm on it, audit datang, collection right, now media, kita tak payah macam dulu you nak promote your cassette, your CD, apa orang kata, kerja banyak, memang kerja banyak, you nak promote. Sekarang lagu you masuk di media cetak macam iTunes, Spotify, they play your song. When they play your song, kedengaran, then you have your income there. Tapi itulah dikatakan collection tu, kalau betul-betul lah audit ada ataupun pengawal yang yang dikatakan. Badan collection saya nampak banyak sama ada macam Art cakap tadilah, sama ada diaudit dengan betul ataupun tidak, pengagihan dan sebagainya. Macam ibaratkan kita ada sekarang ni lah dalam keadaan orang kata Ramadan ni, zakat kita lah kan. Zakat perlu diagihkan betul-betul. Jadi pengagihan dibuat oleh sesuatu pusat zakat, diaudit supaya barulah orang akan yakin dan percaya supaya zakat itu dibayar lagi. Jadi saya rasa benda ni perlu dibawa ke depan Ed. Sekiranya Ed ada sesuatu pihak yang ingin kontak Ed dan untuk perjuangkan isu ni dengan lebih mendalam, bagaimana Ed? Ya, saya memang bersedia untuk berjumpa dengan siapa-siapa. Malah sejarah saya telah jumpa dengan semua orang yang patut saya jumpa, sepatut menteri, bekas menteri dan sebagainya. Tetapi tidak ada tindakan yang diambil oleh mana-mana pihak. Dekat mana tersekatnya? Saya rasa, sebenarnya MIPO boleh jalankan tugas mereka lah kalau mereka nak jalankan tugas mereka. Persoalan dia, adakah mereka ada kemahuan untuk menjalankan tugas mereka.
adakah pihak politik pula, menteri-menteri politik ni semua, adakah mereka ada political will untuk menegakkan apa yang sepatutnya. Jadi kalau tak ada political will dan tak ada kemahuan daripada pihak Maipo, perkara ni akan terus berlarutan demikian. Di sebuah town hall yang berlaku sekitar November tahun sudah, pertemuan di antara penggiat muzik dengan Tun M. Ada orang tanya, Tun M, kita punya hasil kerja banyak di cetak rompak. Jawapan Tun M, saya punya buku pun kena cetak rompak. Macam mana saya nak buat? Sepatutnya Tun M cakap, kita akan penteras cetak rompak sedaya upaya. Itu betul jawapan dia. Okay. Tapi tak apalah. Sebenarnya so pendek kata, kita ni penggiat-penggiat muzik ni, kita kena jagalah diri kita baik-baik. Kita kena tabahlah melakukan kerja kita. Tak ada orang nak jaga kita. Dan apabila kita mencapai umur 70 tahun, kita akan miskin, kita akan apa-apa, kita akan minta simpati. Dulu apabila di zaman kita usia muda, kita bernari, berdansa dengan penuh glamour. Bila kita tua, kita akan meminta simpati. Bagilah saya duit makan cek. Sebab apa? 30 tahun yang sudah, kita tidak menjaga badan pelesenan dan menjaga hak cipta kita. Jadi saya rasa My IPO, dia punya kunci tu ada kat situ lah kan? My IPO. Okay. Betul. Selain ad, siapa lagi yang memperjuangkan isu ni? Ramai yang telah datang dan pergi lah. Saya pun akan datang dan pergi juga. Sebab kita berlawan dengan gegasi tau. Kita semua penggiat muzik ni apa-apa miskin. Di pihak yang satu lagi, mereka mempunyai berjuta-juta ringgit. Jadi peristiwa di antara David and Goliath tu jarang berlaku. David di dunia ini, di alam nyata ini sentiasa kalah dipijak-pijak oleh gergasi. Okey. Baik. Jangan putus asa. Kita selagi ada ruang, saya rasa kawan-kawan kita pun ramai yang akan berjuangkan bersama. Ya. Jadi Kak Dayan nak apa-apa? Anak-anak muda juga, anak-anak generasi yang akan datang. Jangan menjadi macam kita ni. Kan? Macam kita ni takut nak berkata, kita kata ada generasi kita ini orang yang kecil. Itu yang sedihnya. Dan kita ketinggalan jauh muzik, seni kita dah ketinggalan jauh daripada negara-negara lain. Padahal kita ada karya-karya yang bagus. Sebenarnya Kak Dayang, saya tadi berpura-pura je macam lemah. Tetapi sebenarnya pergerakan kita telah membantu mempertahankan kedudukan kita. Kalau pergerakan kami tidak pernah berlaku sepanjang 2-3 tahun ni, hari ini nasib kita lebih teruk lagi. Pendek kata, kawan-kawan saya adalah seperti para pejuang melawan COVID-19. COVID-19 ni kita belum menang lagi, tapi kita pun taklah kalah. Kita masih stable je. Jadi perjuangan ini mesti diteruskan. Maka itu saya berharap Kak Dayang Ku Intan akan bersama-sama kami untuk memahami hak kita dan terus memperjuangkan. Saya rasa juga betul. Industri perlukan Kak Dayang untuk berjuang. P. Ramlee punya nasib berlaku pada kita. Kawan tu dah meninggal dunia hampir 50 tahun. Masih lagi royaltinya dimakan oleh pihak yang kita ragui adakah mereka berhak makan apa yang mereka makan. Betul. Dan betul. Kita harapkan Kak Dayang ke depan lah. Sorry? Saya tinggalkan bergaduh-gaduh ni lama dah. Kita bertengkar, mempersuarakan apa yang kita nak keluarkan ni lama dah. Sebab saya bukan putus asa. Saya rasa macam di Malaysia ni kita lebih inginkan kuasa untuk kekayaan diri sendiri, bukan kita berkongsi. Sebab saya tengok orang yang bersama saya macam penyanyi yang kita tengok minta bantuan bila di hospital, dia tiada rumah. Saya sedih sebenarnya. Betul-betul saya sedih. Tapi saya nak cakap, saya nak bagi tahu, saya nak bersepakat kan orang kata dia ni pandai-pandai. Dia ni pandai bercakap. Tapi memang usaha, macam you kata, you usaha I doakan. Betul-betul I doakan. Bukan untuk saya tau. Untuk generasi yang akan datang. Sebab kita ni macam you katalah, yang akan pergi, yang akan datang tu. Kita ni akan pergi. Kita bukan tak bising, macam-macam dah kita cakap. Dan kita tahu sebenarnya. Kita tahu.
siapa yang kepak dia tinggi, siapa yang kepak dia InsyaAllah, rendah. ya, InsyaAllah nanti kita usahakan apa yang kita mampu dan terus berjuanglah ya, dan InsyaAllah kami di pihak media ni akan kedepankan isu ini ya, pasal kita carilah ruang dia untuk supaya isu ini dibentangkan betul-betul, supaya faham betul-betul, supaya akan cari jalan penyelesaian dia once and for all, orang kata, supaya industri ni memberi satu jaminan kepada anak-anak muda generasi akan datang untuk bergiat sama. Betul tak ya? Satu sikit pendek je. Jadi kalau kita ada ruang di masa akan datang, saya ingin bercerita mengenai P. Ramlee dan Royal dan Akta Hak Cipta. Dan saya nak berceritakan bagaimana di Indonesia pada tahun 2014 pemerintah Indonesia telah membentuk satu Akta Hak Cipta dipanggil Reversal Right. Dan Reversal Right ni memulangkan hak pada pemegang hak muzik kepada pemilik hak muzik. Dan ini adalah satu cerita yang sangat memberi harapan kepada semua orang. Itu accruals lah ya? Dia pergi ke belakang balik? Kalau dia tak pergi ke belakang balik, di Indonesia setelah tempoh 25 tahun sebuah pengeluaran sesuatu hasil muzik itu, setelah 25 tahun, hak itu tadi akan kembali sepenuhnya kepada para pemegang hak. Contohnya, Ahmad Awam, dia dah buat lagu dah 50 tahun. Tetapi 50% daripada punca pendapatan dia masih lagi dimakan oleh pihak publishing. Okey. Mana boleh? Rebus Raya Utara Selatan yang menelan belanja beratusan juta, tetapi government bagi concession 30 tahun je. Ini kanlah pula pencipta lagu macam Mak Nawab. P. Ramlee dah meninggal dunia, daripada Encik P. Ramlee dah jadi Datuk P. Ramlee, jadi Tun P. Ramlee, dah jadi Tan Sri P. Ramlee, tak lama lagi jadi Tun. Kalau kita ada banner satu negara baru, dia dapat jadi Tuanku P. Ramlee pula dekat negara baru di South Africa ke mana-mana. Ya. Tapi roti dia dimakan oleh pihak-pihak yang saya curigai kedudukan mereka. Betul. Ya. Itu Wan, InsyaAllah kita kalau you doakan. Perbincangan macam gini kan, your ad very good lah ad. I mean Thank you you. know a lot, you memperjuangkan ni banyak. Macam saya dah ketinggalan Tapi bila saya dengar ni orang kata InsyaAllah kita doakan. Membara balik kan, rasa macam kekecewaan tu lah ad. Yep. Kekecewaan tu. Kita ada hero kat Dayang. Don't worry, Art akan jadi hero kita. InsyaAllah Hero kita kena akan tembak dulu berjuang selalu. sama-sama. Okey, kita tak ada masa dah. Kak Dayang nak ucap apa-apa selamat Hari Raya kepada siapa-siapa? Memang saya nak ucapkan selamat Hari Raya pada semua yang menonton. Wan, orang rumah awak, satu family, and Ed, satu family, your home. Sebenarnya kita tak boleh keluar ni, beraya-raya dekat TV je lah. Jadi dengan itu maaf saya. Dan perjuangan itu terus dengan apa cara sekalipun. InsyaAllah Ed, we should meet and sit down and talk kan. We must. So dengan itu, we must. Nak nyanyi lagu ni pun saya takut sebenarnya. Sebab Yang apa terbaik nanti. berpaut di dahan cinta. Lagu tu lah. Kan masih mengharap kehadiranmu. Wah. Suara masih sama lah Kak Dayang. InsyaAllah. Ed, selamat Hari Raya semua ya Kak Dang and family. Okay, Wandi, thank you so much. InsyaAllah, terima kasih banyak-banyak tau. Kita jumpa lagi dan kita perjuangkan. Baik, thank you. Assalamualaikum ya Kak Dayang. Waalaikumsalam. Okey. Itu tadi panjang lebar ya Kak Dayang, Kuintan dan Samad telah luahkan sedikit sebanyak ya tentang apa yang berlaku kepada diri Kak Dayang sendiri dan apa yang berlaku dalam industri rakaman. Saya harap benda ni tak berakhir di sini dan kalau ada rakan-rakan wartawan hiburan lah especially ya, ambil isu ini dan follow up dengan ad dan perjuangkan bersama-sama supaya kita dapat menyumbang, memaju, memeriahkan, membesarkan industri seni tanah air, terutamanya industri rakaman. Dan dengan kepesatan social media sekarang berikan keyakinan untuk penggiat seni yang mahu bergiat dalam industri ini untuk yakinlah ya. Dan seperti isu seperti royalty ini perlu diselesaikan terlebih dahulu sebelum kita nak nampakkan industri kita berkembang kan. Okey, kita ada masa lagi ya, dan kalau kita ada masa saya insya-Allah ya isu ini kita akan tengok apa
perginya selepas ini. Kalau perlu dibawa kembali bersama dengan mungkin My IPO kementerian sendiri, insyaAllah kami akan usahakan dan kami akan mungkin akan bawa Art Samad selepas ini untuk berjuang bersama-sama. Okey, itu isu tentang royalty dan sempena kita nak berhari raya ni, ya. Saya rasa raya PKP ni dia lain sikit. Yang first time kita semua akan merayakan raya PKP. Jadi antara lagu yang viral juga, lagu raya yang viral juga, lagu raya yang tak dapat balik kampung lah, ya, kena raya PKP. Jadi kita nak perkenalkan ini kita punya pick of the week, Wan Hafiz. Assalamualaikum Wan Hafiz. Wan Hafiz dah ke udara. Okey, Wan Hafiz. Ya. Kita Siari ya? Boleh dengar? Boleh dengar. Dengar. Kita nak lancar kerja orang kan, nak tolong lancarkan kerja orang. Wan Hafiz ni saya nampak di social media, dia suka menyanyi. Jadi saya contact dia dan dia suka nyanyi viral lah, termasuk lagu Raya PKP. Lagu raya ni sedih lah sikit, ya. Jadi sebelum tu, Hafiz dengar Abang Art cakap tadi macam mana? Ada putus asa ke? Semangat nak berjuang bersama ke macam mana? Rasa isu ni kena diperjuangkan lah sebab ni yang orang kata hak penggiat-penggiat seni untuk dapatkan royalty tersebut setelah bekerja keras untuk menghasilkan sesuatu produk. Okey, nanti lah kena berjuang sekali dengan Abang Art dengan Kak Dayang, ya. Okey, untuk semua orang kita nak raya dah hari Ahad ni, kita nyanyi satu lagu lagi. Kak Dayang kita nak suruh dia nyanyi tadi, dia tak boleh kan, lagu popular dia tu memberi ingatan dia kepada arwah anak. Jadi kita harapkan Hafiz lah hiburkan kita satu lagu sebagai penutup, lagu yang viral, Raya PKP. Tajuk dia Raya PKP ya? Raya PKP, Air Mata Syawal. Ya? Okay, get ready. Air Mata Syawal. Okay. Boleh. Aku tunggu bertemu di pagi mulia, namun tidak tersampaian. Air mata jatuh berlinangan, ku ingin berulang manisnya bersama menyambut hari bahagia. Jarak memisahkan, rindu pertemuan, bilakah hasrat jadi nyata. Duhai ayah bonda, ampunkanlah nanda, tak dapat beraya bersama. Jauh dari mata, dekat dalam jiwa, teguh kasihku tidak berubah. Sayu, hati ini makin sayu, rindu terkenangkan desa Permai. Wajah ayah bonda bermain di mata, mengajakku pulang ke desa di hari bahagia, hari raya. Alright, terima kasih. Terima kasih. Okey, Kak Dayan jadi juri, komen. Macam AF kan? Jangan tinggalkan menyanyi, teruskan menyanyi. Saya. InsyaAllah. Dah lah Selagi tak dapat dikandung balik badai. Okey, Hafiz nak cakap apa-apa dengan Kak Dayang? Legend tau. Okey Kak Dayang, apa ni? Firstly, lagu yang orang selalu viral tu, yang buat TikTok, buat parody semua tu, saya meminat sangat-sangat lagu tu. So I do hope that Kak Dayang apa ni, sama-sama dengan Abang Ed dan juga saya kot,
kita sama perjuangkan isu ini. Semoga benda ni boleh selesai dan semua dapat hak masing-masing. Macam itulah. InsyaAllah. Untuk generasi InsyaAllah. yang akan datang. Benda ni berterusan. Ya, kita perjuangkan sama-sama. Ya, betul. Okey, semoga semangat Ramadan, semangat Aidilfitri yang bakal menjelang ni, kita akan dapat satu sinar barulah kepada semua. Tak ada muka saya pun dalam kamera. Okey, dah ada. Okey, dah ada. Jadi sekali lagi terima kasih banyak-banyak Kak Dayang ya. Terima kasih banyak-banyak Kak Dayang. Kita ucapkan Kak Dayang agar Kak Dayang sihat ya dan sentiasa diberkati selalu. Hafiz, terima kasih banyak-banyak nyanyi lagu yang sangat menusuk ke kalbu. Sama-sama. Terima kasih juga bagi peluang untuk sama-sama involve dalam program ni. InsyaAllah ya. InsyaAllah. Jadi terima kasih banyak-banyaklah semua kawan-kawan yang bersama kita ni ya. Selamat Hari Raya semua. Amin Idris, selamat Hari Raya. Dan semua yang menonton kita lah. Dan saya harapkan kepada siapa-siapa yang mempunyai kuasa dan jawatan dan sebagainya, ambillah isu tentang royalty artis ni dan perjuangkan bersama-sama lah, insyaAllah ya. Jadi bagi seluruh kru penerbitan 1K, Siasat Bongkar dan Tabayun, kami juga ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin, segala yang terkurang kita akan cuba improvekan di minggu-minggu akan datang. Jadi hati-hati dan enjoy Raya PKP. Ini tak pernah berlaku dalam seumur hidup kita kan. Jadi enjoy the moment. Jadi sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan insya-Allah kita jumpa minggu depan. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Bye bye.